Okey, soalan 1 diberi X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. Okey, cari nilai 9X tolak dengan 6Y tambah dengan 8. Okey, kita isi saja. Okey, masukkan nilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. 9X sama dengan 4. Okey, masukkan nilai ini. Tolak dengan 6Y tambah dengan 8. 9 darab 4 36, tolak dengan 6 darab dengan 3 18, tambah dengan 8. Okey, tolak jadi 10. Jadi jawapannya adalah 26. Jawapannya C. Okey. Soalan 2. Antara hubungan berikut manakah suatu fungsi? Okey, suatu fungsi. Jadi kita cek satu-satu. A 44, 35, 96, 2, 16. Okey, jadi semuanya ada satu image saja. Untuk B 26, tengok ni. Sini ada 26, sini pun 26. Jadi ni ada 2. Ni tengok ni 10, ni pun ada 10. Jadi dia ada 2 image, jadi ini bukan. Okey, untuk C 101, ni 11 ada 2 image. Jadi ini pun bukan. Untuk D 37, 27 negatif 3. Ni ada 2, 3, 3. Jadi ni pun bukan. Jadi jawapannya adalah A, sebab dia hanya satu, dia mewakili satu image saja. Okey. Nombor 3. Cari nilai X bagi persamaan 36X. Okey. 36X kuasa X darab dengan 216 sama dengan 1/6X. Okey, kita ubah tu dia macam ni. 36X bahagi dengan 216 bagi senang tengok. 6 kuasa X. Okey, ini kita bawa ke atas, ini kita bawa ke sini. Dia akan jadi 36. 36 kuasa X. 36 kuasa X darab dengan 6 kuasa X sama dengan sini 1 darab dengan 216. Okey, 36 darab dengan 6. 36 darab dengan 6 apa? 36 didarab dengan 6 sama dengan 216. Okey, 216. Di 216 X darab X, jadi ni X kuasa 2 sama dengan ini 216. Okey, dan berapa nilai X? Okey, daripada sini kita boleh tahu jawapan X ni berapa. Berapa kuasa 2 ni, dia jadi 216. Okey, jawapan dia adalah 216. 216 X ni adalah 1 kuasa 2 sama dengan 216. Sebab 1 kuasa 2 dia akan jadi 1, betul tak? Dia akan jadi 1. Jadi ini jawapan dia. Jawapannya adalah A. Okey, soalan 4. Hitung 1, 2, 4 asas 6 campur 5, 6, 7 asas 8. Okey, jawapan dalam asas 5. Okey, senang saja ni. Okey, mula kita tukar dia ke asas 10 dulu. Okey, 1, 2, 4 asas 6 ni nak tukar ke asas 10. Ke asas 10. Asas 10 ni. Jadi 1, 2, 4 6 kuasa 0, 6 kuasa 1, 6 kuasa 2. Okey. Darab dengan 6 kuasa 0 sama dengan 4. 2 darab dengan 6 kuasa 1 sama dengan 12.
1 darab dengan 6 kuasa 2 sama dengan 36. Okey, dan kita tambahkan semua ni. 36 campur dengan 12 campur dengan 4 sama dengan 52. Okey. Okay. Kita tukar yang ni pula. 5 6 7 8 tukar ke asas 10 ya. Asas 10 5 6 7. Okey, 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. 7 darab dengan 8. 7 darab dengan 8 kuasa 0 sama dengan 7. 6 darab dengan 8 kuasa 1 sama dengan 48. 5 darab dengan 8 kuasa 2 sama dengan 320. Okey, kita tambahkan dia. 320 campur dengan 48 campur dengan 7 sama dengan 375. Okey, asas 10. Asas 10 jadi kita campurkan ni dua. Campurkan ni dua. 22 campur asas 10 campur dengan 375 sama dengan 427 asas 10. Sekarang dia nak dalam asas 5 Jawapan nak asas 5. Jadi 4. Kita tukarkan dia ke dalam asas 5. 427 asas 10 tukar ke asas 5. 427 sorry. 427 bagi dengan 5. Jadi 427 bagi dengan 5. 8 sini 40, 27 sini 5, sini 25 bagi 2 jadi 85. Bagi 2 sini 5 kita bahagi lagi. 85 bahagi dengan 5 1 5 35 7 0 17 0 bagi lagi dengan 5 17 bahagi dengan 5 jadi 3 15 2 3 2. Okey, dan ini jawapan dia 3 ni kata jadi 3202. 3202 asas 5. Jawapan dia D. Oops. D. Okey, sekarang soalan 5. Okey, ni ubahan pembuli ubah PQR. Okey, diberi P. Soalan dia P berubah secara langsung dengan Q dan berubah secara sungsang dengan R kuasa 2. Okey, PQR. Okey, dia nak suruh kita cari nilai S. Okey, kita tengok yang bahagian atas ni dulu. Dia dah bagi 2 macam ni, senang je. Jadi kita cari nilai K. Okay, dia bagi P. P sama dengan KQ per dengan R kuasa 2. Jadi nilai P ada, Q ada, R ada. Jadi kita masukkan saja 1. K sama dengan K kita ini yang kita nak cari. Q sama dengan 12 bagi dengan R kuasa 2 4 kuasa 2. Okay, 1 sama dengan 12K per dengan 4 kuasa 2 16. Ni kita box ni. Jadi 12K sama dengan 16. K sama dengan 16 per 12. Okey. Okey, darab 4. Sini 3, sini 4. Okey, jadi K sama dengan
4/3. Okey. Kita balik sebelah ni. Di next kita nak buat yang ni pula. Kita nak cari S. Berapa nilai X? S. Okay, kita masukkan nilai yang bawah tu pula. P sama dengan KQ per dengan R kuasa 2. P sama dengan 3. K tadi 4/3. Q kita, Q kita adalah S dan per dengan R kita adalah 2. 2 kuasa 2. Okay, sama dengan 3 4/3 S per dengan 2 kuasa 2 sama dengan 4. Okay, yang ni kita naik atas, pindah naik atas sini. 4/3 S. Sorry, tulis kemas sikit. 4/3 S sama dengan 3 dan dengan 4 dengan 12. Okey, jadi kita selesaikan dulu S sama dengan 12. Okey, dan ni kita bawa ke sini, ini kita akan naik atas sini. Jadi S sama dengan 12 darab dengan 3 per dengan 4. Sini 1, sini 3. 3 darab 3 sama dengan 9. S sama dengan 9. 9. Jawapan dia B. Okey, soalan 6. Menunjukkan graf laju masa bagi sebuah kereta dalam tempoh 10 saat. Hitung apa yang dia nak sekarang ni. Hitung laju purata. Okey, laju purata. Laju purata sama dengan jumlah jarak kita bahagi dengan jumlah masa dia lah. Jumlah masa dia nak tadi dalam masa 10 saat. 10 saat. Okey. Kita nak cari yang ini dulu. Ini dulu. Ini 6, ini 4. Ini adalah segi 3. Jadi untuk E kita bagikan E sama dengan punya formula untuk segi 3 1/2 darab dengan tapak darab dengan tinggi 6. 1 ni 2 jadi 12. A sama dengan 12. Okey, kita bulatkan dulu 12. Okey, untuk B yang ini. Okey, B jadi tengok ini 4. Nampak tak? Ini 4. Dari sini ke sini adalah 22. Dari sini ke sini adalah 6. Okey, jadi ini adalah trapezium untuk B. B sama dengan trapezium dia punya formula 1/2 darab dengan ini dia punya sisi dia, ini tambah dengan ni kan. Ini 6 tambah dengan 22 darab dengan sini darab dengan 4. Betul kan? Okey, jadi ini dalam kurungan kita tambah dulu 1/2 darab dengan 28 darab dengan 4. Okey, ni 1, ni 2. Jadi 28, 16, 56. Ini adalah B. Dan untuk C, kita buat nombor ni C. Okey, C ni sini ke sini 22. Ini adalah kuboid 22. Jadi ini
Sini ke sini 10 tolak dengan 8, 2. Okey, jadi untuk formula kubot ni, untuk C sama dengan 22, kita darab dengan 2, sama dengan 44. Okey, kita dah dapat dia punya jarak dia. Jadi untuk laju purata sama dengan 12 campur dengan 56 campur dengan 44. Kita bahagi dengan 10 sangat tadi. Jadi 12, kita tambah je. 12 campur dengan 56 campur dengan 44. Okey, 112 bagi dengan 10 sama dengan 11.2. Jadi jawapan dia adalah C. Okey, untuk soalan 7. Okey, 2 buah segitiga J, K, L dan J, K, M. Okey, M, L, K adalah satu garis lurus. Okey, dia nak cari luas dalam sentimeter bagi J, L, M. Okey, dia nak luas ni. Ini saja. Okey, apa yang dia bagi sekarang ni adalah sini 12 cm tinggi sini, dan tapak untuk besar ni 19, dan dia bagi juga antara sini 13. Okey. Okey, mula kita cari dulu luas JKM ni lah. Dia dah bagi kat sini kan JKM. Okey, luas JKM sama dengan 1/2 darab dengan tapak dia adalah 19, tinggi dia adalah 12. Okey, ni darab 6. Jadi 19 darab dengan 6 apa? 19 kita darab dengan 6 sama dengan 114. Okey, luas ni adalah 114. Okey, bulatkan dulu sini. Sekarang ni okey, luas ni. Jadi kalau kita dapat cari luas sini, kita cari luas ni. Jadi kita tolak je. Sini dia bagi ini, tapi kita tak tahu tapak dia berapa. Jadi untuk cari berapa tapak dia, kita guna formula teorem Pythagoras. Pythagoras punya formula dia adalah A kuasa 2 campur dengan B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Jadi ini adalah A kuasa 2, sini adalah B kuasa 2, ini adalah C kuasa 2. Okey, jadi A kuasa 2 adalah 12 kuasa 2. B, okey, kita namakan nilai X lah sebab kita tahu, jadi X kuasa 2 sama dengan C kuasa 2, 13 kuasa 2. Okey, 12 kuasa 2 sama dengan 144 campur dengan X kuasa 2, 13 kuasa 2 sama dengan 169. Okey, jadi ini kita pindahkan ke sini. X kuasa 2 sama dengan 169, kita tolak. Sini positif, pergi ke sini jadi negatif. 144, 169 tolak dengan 144 sama dengan 25. Di X sama dengan yang kuasa 2 kita bawa sini, dia akan jadi punca kuasa 2 X sama dengan 5. Jadi X sama dengan 5 di sini. Dan kita bolehlah cari luas ni. Luas yang ni ni, luas ni. Kita cari luas ni. Okey. Luas C
segitiga JKL. JKL sama dengan 1/2 darab dengan tapak dia adalah 5 dan darab dengan tinggi dia adalah 12. Okey, ini jadi 6. 5 darab 6 sama dengan 30. Okey, kita dapat luas keseluruhan ni dan luas ni kita boleh carilah yang luas ni. Luas ni. Jadi luas segitiga JLM sama dengan ini, kita tolak dengan ini. 114 tolak dengan 30 sama dengan 114 tolak dengan 30 sama dengan 84. 84 sini. Jawapan B. Okey. Soalan 8, permudahkan. Okey, kita salin soalan P. Tolak dengan 4 per 2P. Tolak dengan P tolak 2Q per dengan PQ. Okey. Ni adalah operasi tolak. Jadi kita samakan dia punya pembawah dia. Jadi ini kita darab dengan P. Ni ada P. Darab dengan Q. Ni pun mesti darab dengan Q. Ini kita darab dengan 2. Ini kita darab dengan 2. Okey. Jadi P tolak dengan 4 Q per dengan 2PQ. Okey, P ni samalah. Jadi ini adalah tolak dengan P tolak dengan 2Q per 2. Okey. Jadi PQ tolak dengan 4Q tolak dengan 2P tolak dengan 4Q 2PQ. Kita buka kurungan. PQ tolak dengan 4Q tolak dengan 2P campur dengan 4Q per dengan 2PQ. Okey, ini tolak-tolak dia akan jadi PQ tolak dengan 2P per dengan 2PQ. PQ tolak 2P. Jadi jawapan dengan C. Okey, soalan 9. Darjah 3 menunjukkan sebuah heksagon tidak sekata. Okey, cari nilai X. Okey, kita kena cari nilai X. Ini kita kena cari situ. Jadi okey, ini 90 darjah. Ini dia tak bagi, tapi dia dah bagi 90 darjah dekat sini. Kita tolak je 360 darjah. Tolak dengan 90 darjah. Kita akan dapat 270. Jadi sini 270 darjah. Okey. Jadi kita kena dapatkan dulu jumlah sudut untuk heksagon. Sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisi tolak dengan 2 darab dengan 180. Ini untuk mencari jumlah sudut. Jadi 4 darab dengan 180 720. Okey, jadi kita tambah je semua dan kita tolak dengan 720, kita akan dapat X. Dia punya jalan kerja dia 720 sama dengan 43 darjah campur dengan 270 campur dengan semua, campur dengan 90, campur dengan 101, campur dengan 167 dan campur dengan X. 43 campur 270 campur 90
campur 101 campur 167 sama dengan 671 campur dengan X 720. Jadi X sama dengan 720 tolak dengan 671 49. Darjah. Jawapan dia D. Okey, soalan 10. Raja 4 menunjukkan bulatan berpusat di O. O, E, F adalah segitiga sama kaki. Jadi bila sama kaki, ini 35 sama. Jadi ini sama dengan berapa? Okey. Itu kita 180 jumlah sudut segitiga. Jadi kita tolak dengan 35 campur dengan 35 70. 180 tolak dengan 70 sama dengan 110. Jadi ini adalah 110. Kita dapat kat sini 110. Sini ini bersama sudut ni bersama dengan 110 bahagi dengan 2. Kita enggak dapat 55 darjah dekat sini. Jadi ini kita dapat, ini dapat, dan ini sini 110, sini 360 tolak dengan 110 250. Dan kita boleh cari X. Semua ni adalah 360. 360 sama dengan 55 campur dengan 30 campur dengan 250 campur dengan X. 55 campur dengan 30 campur dengan 250 sama dengan 360 335 campur dengan X. Jadi X sama dengan 360 tolak dengan 335 sama dengan 25. Jadi jawapan dia adalah A. Okey, soalan 11. Raja 5 menunjukkan pelan dongakan. Ini pelan, ini dongakan depan dan dongakan sisi sebuah gabungan pepejar pada satah mengufuk. Okey, antara raja berikut yang mana satu? Okey. Ini pelan. Pelan ni daripada atas. Jadi pelan daripada atas, tengok dia buat macam tu. Jadi apa yang sama dengan tu? Ini tengok ni, ini macam ni. Jadi bukan. Ini pun bukan sebab tajam. Ini bulat. Bukan. Okey. Nampak okey? Senang je di jawapan dia. Okey, untuk soalan 12. Raja 6 menunjukkan dua bulatan berpusat di P dan Q. Okey. Bulatan P pusat mempunyai diameter 12 cm. Ini P ni diameter dia 12 cm. Jadi jejari dia adalah 6. Q jejari dia adalah 4. Jadi sini 4 cm. Titik A, B, C yang manakah jaraknya ialah 6 cm dari P dan kurang 4 cm dari Q. Okey, kita tengok ini sama. Jadi bukan. Untuk B sini 6, sini okey, ni kurang. Untuk C 6, ini 4, bukan. D sini tapi terlebih, dia mesti
Jaraknya adalah 6 cm. Jadi jawapan dia adalah B. Okey, nombor 13. Persamaan bagi satu garis lurus 4x tambah y sama dengan 8. Nyatakan pintasan x bagi garis lurus tersebut. Okey, 4x tambah y sama dengan 8. Di mana y kita letak sama dengan kosong. Jadi 4x campur dengan y sama dengan 8. 4x sama dengan 8. Jadi x sama dengan 8 per 4. 1, 2. Jadi x sama dengan 2. Jawapan dia. Okey, nombor 14. Hitung 3.4. Okey, nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Okey, kita tolak. Okey, 3.4 darab dengan 10 negatif 5 tolak dengan 5.7 darab dengan 10 negatif 6. Okey, kita cari dulu dia punya apa ni nombor dia. Jadi sini 3.4 darab dengan 10 negatif 5. Jadi bila negatif kita ke kiri 1, 2, 3, 4, 5 0, 0, 0, 0, 0 titik. Ini sama dengan 0.2, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4. Okey, untuk untuk 5.7 darab dengan 10 negatif 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 0, 0, 0, 0, 0, 0. Jadi sini 0.1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 5, 7. Okay, jadi kita tolakkan saja. Ni jadi 3, ni jadi 3, 3, 4, 5, 3, 4, 5 8. Ini jadi 2, 0, 0, 0, 0.0. Jadi dalam bentuk piawai kita gerakkan ni 1, 2, 3, 4, 5. Di sini dia akan jadi 2.83 darab dengan 10 negatif 5. Jawapan dia adalah 83. Jawapan dia adalah B. Okey, nombor 15. Raja 7 menunjukkan suatu graf yang mempunyai gelung dan berbidang tepi. Okey, cari jumlah bilangan darjah bagi graf itu. Okey, ini untuk gelung tepi dia akan bergerak ke sini, bergerak ke sini. Kat sini dan kat sini. Okay, jadi 1, 2, 3, 4, 4, 5. Sini boleh 6. Ke sini boleh 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jawapan dia 14. Okey, 16. Antara berikut yang manakah bukan aspek utama yang perlu diambil kira untuk membina pelan kewangan jangka panjang? Okey, pelan kewangan jangka panjang. Kadar inflasi. Okey, kadar inflasi kita kena ambil kira. Kadar faedah. Faedah pun okey juga. Kadar pengangguran. Kadar pengangguran. Kesihatan diri. Okay. Untuk jangka panjang kesihatan diri je. Pengangguran, kadar pengangguran untuk apa? Jadi C. Okey, 17. Berapakah peratus kadar premium polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian daripada premium asas polisi komprehensif? Ini kena tahulah, ini jawapan dia adalah 75%. 18. Antara berikut yang manakah bukan pulangan bagi unit amanah?
unit amanah. Unit amanah. Jadi A, commission. Okey, kita tengok dalam pulangan dividen yes, saham bonus okey, keuntungan modal betul. Jadi commission jawapan dia adalah A. Okey, diberi tu soalan 19, P Q tolak dengan 4 sama dengan P tolak dengan 3 Q. Maka Q sama dengan Q sama dengan berapa Okey, kita buka dulu. Kembangkan P punca kuasa Q tolak dengan 4. P sama dengan P tolak dengan 3 punca kuasa Q. Okey. Sebabkan ada apa ni, kita samakan dia punya ni. Ini kita pindah sini, yang ini kita pindah sana. Okey. P punca kuasa Q bila pindah sini dia akan jadi tambah 3 punca kuasa Q sama dengan P ni negatif akan jadi positif kat sini 4P. Okey, jadi ini kita simplify dia. Punca kuasa Q P tambah dengan 3 sama dengan P 4 tambah jadi 5P. Jadi kat sini ini kita pindah sini, pindah ke bawah. Jadi Q punca kuasa 5P per P tambah dengan 3. Jadi Q sama dengan punca kuasa, kita pindah sini dia akan jadi 5P per dengan P tambah dengan 3 kuasa 2. Okey, jawapan dia adalah D. Soalan 20. Raja 8 ialah gambar Raja Van yang menunjukkan bilangan unsur dalam set semesta. Okey. J, set K dengan set L. Cari J. Okey. J U K. Okey, J. Semua J dengan K semua. Lepas tu bersilang dengan L. Kalau dia bersilang dengan L, bersilang dengan L yang ini ni. Okey, jadi dia okey, ada ni. Jadi ini dan ini. Betul tak? Jadi kita just tambah 11 campur 6 campur 5 campur 9 campur 7. Jawapan dia adalah A. Okey, soalan 22. Diberi nisbah buah oren kepada apple dalam satu bakul. Okay, kita buat keluar dulu. Nisbah buah oren kepada apple 9 nisbah 7. Jika bilangan buah apple ialah 21 biji. Okey, ini bilangan 21 biji. Berapakah bilangan buah oren yang elok di dalam bakul itu sekiranya 7 oren tidak elok? Oh, okey, 7 oren. Berapakah bilangan buah oren yang elok?
Okay, kita kena cari dulu berapa bilangan oren ni. Okay. Ni apple 7, ni 21. Jadi 7 darab berapa? Dapat 21. 7 darab dengan 3. Jadi ini pun kita darab dengan 3. 9 darab dengan 3 sama dengan 27. Okay. Dekat sini dia tulis berapa bilangan yang elok jika 7 oren tak elok. Jadi 7 oren tak elok, kita just tolak je lah 7 oren yang tak elok tadi. Dengan 20. Jawapan dia adalah D. Okey, 23. Selesaikan. Jadi ni adalah 3x kuasa 2 tolak dengan 3x sama dengan 18. Okey. 3x kuasa 2 tolak dengan 3x. Ini kita bawa ke sini. Ditolak dengan 18 sama dengan 0. Okey, jadi kita boleh dapat x sama dengan berapa? X sama dengan berapa? X sama dengan, ni kita guna kalkulator je. Okay, ini adalah 3. Sini B adalah negatif 3. Negatif 3. C dia adalah negatif 18. Okay. Jadi X sama dengan negatif 2. Negatif 2 dengan X sama dengan 3. Jawapan dia ni negatif 2, 3. Jawapan dia adalah B. Okay, nombor 24. Rajas 9 menunjukkan ukuran sebenar. Okay, ukuran sebenar pelan lantai dan sebuah bilik berbentuk segi 4 tepat 4.8 meter dengan 6.3 meter. Hitung perimeter dalam sentimeter bagi lukisan berskala lantai bilik itu yang dilukis dalam skala dia adalah 1 skala 60. Okey. Okey, kita cari dia punya perimeter dulu. Perimeter sama dengan 4.8 campur dengan 4.8 campur dengan 6.3 campur dengan 6.3. Okey. Sorry. 4.8 campur dengan 4.8 campur dengan 6.3 campur dengan 6.3 sama dengan 22.2. Okey. Ini 22.2 adalah meter ni. 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Kalau 22 meter berapa? Ini darab ni. Jadi 1x sama dengan 100 darab dengan 22.2. X sama dengan 100 darab dengan 22.2 bagi dengan 1. Darab dengan 100. 2,200 ni sentimeter. Hitung perimeter skala 1 60. Jadi 60. Satu dia berapa? Jadi ini dekat 1 skala 60
Kita kena bahagi dengan 60 kat sini. Bahagi dengan 60 sama dengan 37. Jawapan dia 37 adalah A. Okey, soalan nombor 25. Jadual 2 menunjukkan taburan kekerapan umur bagi 98 murid. Jadi ini F. Kekerapan frekuensi F. Ini adalah total F lah ya. F sama dengan 98. Ini total 98 ataupun sama dengan N. Okey. Dia bagi table kat sini. Okey, umur antara. Okey, hitung min. Soalan dia nak min murid. Okey, untuk umur sekarang ni dia bagi 21 hingga 25. Bilangan muridnya adalah 2. Jadi umur dia mungkin 21, mungkin 22, 23 atau 25. Ini bilangan muridnya 2 lah kan. Kita tak tahu umur dia berapa. Jadi bila dapat angka macam ni, kita kena cari dia punya purata je. Jadi untuk cari purata sama dengan X1 campur dengan X2 bahagi dengan 2. Kita dapat purata. Ini adalah X, ini adalah F. Okey, kita bina rajah dekat sini ya. X adalah umur dan ni F sama dengan bilangan murid. Okey, kita buat jadual sini. Okey, umur yang pertama ni. Ini 21 hingga 25. Kita cari purata dia. 21 campur dengan 25 bahagi dengan 2, 23. Sini bilangan murid adalah 2. Lepas tu 26 campur dengan 30 bahagi dengan 2, 41. 26 campur dengan 30 bahagi dengan 2, 28. Okey, 28. Sini 8. Okey, next 31 campur dengan 35 bahagikan dengan 2, 33. Sini 18. Okey, next 36 campur dengan 40 bahagi 2, 38. Sini bilangan murid adalah 26. Lepas tu 41 campur dengan 45 bahagi dengan 2, 43. Bilangan murid adalah 30. Sini 46 campur dengan 50. Kita bahagi dengan 2, 48. Bilangan murid adalah 10. Dan last 51 campur dengan 55 bahagikan dengan 2, 53. Bilangan murid adalah 4. Okey, ni total F sama dengan 98. 98 saya dapat di sini tadi 98. Okey, sekarang kita cari Fx. X darab dengan F lah. Jadi 23 darab dengan 2, 46. 28 darab dengan 8 sama dengan 2, 4. Okey, 33 darab dengan 18. 5, 9, 4. 38 darab dengan 26. 9, 8, 8. 43 darab dengan 30. 1, 2, 9, 0. 48 darab dengan 10. 4, 8, 0. Dan 53 darab dengan 4 sama dengan 2, 1, 2. Okey. Sekarang kita cari total Fx. Total Fx. Terus kita tambah je semua ni. Kita akan dapat total dia. Okey. Total dia tambah semua 46 campur dengan 224 campur dengan 594 campur dengan 988 campur 1290 campur dengan 480 campur dengan 212. Okey, jawapan dia adalah 3834. Okey, soalan nak min umur murid bagi setiap murid. Jadi min adalah dia punya formula dia total Fx bahagi dengan total F. Okey, min tu purata lah. Purata kita just ambil figure ni,
kita bahagi dengan ni. 38, 34 bahagi dengan 98. Bagi 98, sama juga jawapannya adalah 39.122. 39.112. Okey, ni jawapan dia adalah A. Okey, next soalan 26. Rajas pun menunjukkan 8 keping kad nombor. Kad nombor ini dimasukkan ke dalam sebuah bekas. Okey. Ni kita tulis dia punya ni ada 8 keping kad nombor. Okey, ni 3. Sekejap. 2, 3, 5, 7, 9, 16, 21 dan 25. Okey, jawapan dia dekat jawapan dia punya soalan kat sini. Sekeping kad dipilih secara rawak dari bekas itu. Hitung kebarang kalian bahawa kad yang dipilih itu ialah nombor perdana. Nombor perdana atau nombor kuasa 2 sempurna. Okey, nombor perdana atau nombor kuasa 2 sempurna. Okey, first kita kena tahu apa itu nombor perdana. Nombor perdana, kita cari nombor perdana. Nombor perdana adalah nombor yang dia boleh dibahagikan dengan diri dia sendiri saja. Contoh nombor perdana dekat sini 2, 3, 5, 7, 9 bukan nombor perdana sebab 9 dia boleh bahagi dengan 3. 16 boleh bahagi dengan 4. 21 dengan 7. 25 boleh bahagi dengan 5. Jadi nombor perdana adalah 2, 3, 5, 7. Okey, jadi ada 1, 2, 3, 4. 4. Tadi ada 8 keping kan? Jadi ini adalah 48. Untuk tadi nombor kuasa 2 pula. Nombor kuasa 2 sempurna. Okey, kuasa 2 sempurna. Nombor kuasa 2 sempurna. Okey, kuasa 2 sempurna ialah bila dia di kuasa 2 macam ni satu. Okey, kuasa 2. 4 ni 16 ni dia sama dengan 4 kuasa 2. Itu maksud dia kuasa 2 sempurna. 21, 9, 3. Ni 3 kuasa 2 sama dengan 9. 5. Ni 25, 5. 5 kuasa 2 sama dengan 25. 2. Okey, itulah dia. Jadi kuasa 2 sempurna ada 9, 16 dengan 25. Kuasa 2. Jadi ini 1, 2, 3. Jadi bersama 3/8. 3/8. Okay, jadi ni hitung kebarang kalian bahawa kad yang pilih itu ialah nombor perdana atau nombor kuasa 2 sempurna. Jadi kebarang kalian dia kebarang kalian makan dia nak 2 ni, jadi kebarang kalian dia lah 4/8. Campurlah dengan 3/8 tadi sama dengan 7/8. 7/8. Ni jawapan dia D. Oops, D. Okey, untuk soalan 27. Apakah reba cukai diberikan pada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000? Okey, ini kena tahulah apa jawapan dia, kena bacalah. Jadi jawapannya adalah D. Okey, untuk soalan 28. Senaraikan semua integer bagi nilai X yang memuaskan ketaksamaan ini. Okey, jadi kita salin dulu 10 tolak dengan 8X. Sini X tambah dengan 28. Okey, 40 tolak dengan 5X. Okey, jadi first kita selesaikan yang ini dulu. Okey, ambil yang itu dulu. Okey, 10 tolak dengan 8X. Tukar simbol yang ni. Tukar simbol ni jadi sama dengan X tambah dengan 28. Di ini 8X. Okey, kita tukar sini. 8X bawa sini. 28 kita bawa ke sini. Dia akan jadi 10 tolak dengan 28. Campur dengan X. Tambah dengan 8X. Okey, 9X tambah dengan negatif 18.
X sama dengan negatif 18 per dengan 9. X sama dengan negatif 2. Okay. Next, kita selesaikan yang ini pula. Okay, kita selesaikan, kita ambil yang ini untuk dapatkan nombor yang ke kanan punya. Okay. X sama dengan 28 tambah 28 sama dengan 40 tolak dengan 5X. Okay. Ini 5X kita pindah sini, 28 kita pindah sini. X tambah dengan 5X sama dengan 40 tolak dengan 28. 6X tambah dengan 40 jadi 28 pula. Tolak 28 ni 10, 2, 3, 1, 12. X sama dengan 12 per 6. Jadi X sama dengan 2. Okey, ini dia punya, kita dapat dia punya ni, sini sama juga. X tengah-tengah lebih besar ataupun lebih kecil. Ini macam ni Ini negatif 2 dan ni adalah 2. Okey, jadi soalan dia nak listkan X ni. Okey, listkan nilai X. Okey, listkan nilai X. Jadi X sama dengan, dia mesti lagi besar daripada negatif 2. Jadi negatif 1, 0, 1. Ni sama dengan 2, 2. So, ini jawapan dia. Negatif 1, 0, 1, 2. Jawapan dia adalah C. Okey, untuk soalan 30. Raja 12 menunjukkan panjang bagi meter. Bagi 12 batang kayu. Okey, dia bagi 12 batang kayu. Dia 12 dan soalan dia cari beza. Cari beza antara julat dan julat antara kuartil. Okey. Beza antara julat dan julat antara kuartil. Okey, mula kita susun ni dulu. Kita susun ni dari kecil ke besar. Jadi dia start dengan 1.0. Kecilnya macam 1.0. 1.0, lepas tu 1.1, 1.1, 1.1, 1.1, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5, 1.6, 1.7 dan 1.9. Okey, daripada sini beza antara julat. Okey, julat kita boleh cari kat sini. Julat sama juga nombor X yang besar tolak dengan X kecil sama dengan yang besar. Nampak macam ni. So ini 1.9 tadi. 1.9. Okey. Bulat besar, kecil, yang besar 1.9 dan tolak dengan kecil 1.0. Tolak jawapannya adalah 0.9. Sekarang kita cari julat antara kuartil ni. Kuartil, jadi kita cari titik tengah dia dulu. Titik tengah dia 1, 1, 1. Okey, ni sini tu.
Ini di tengah-tengah dia, dan antara Julai ni di tengah dia adalah ni. Ini atau dua ni. Ini adalah kuartil 1, ni kuartil 2. Kuartil 1 sama dengan 1.1 campur dengan 1.2 bahagi dengan 2. Satu campur dengan 1.2 bahagi dengan 2 sama dengan 1.15. Okey. Kuartil 2 sama dengan 1.5. Ini dalam kurungan 1.5 campur dengan 1.6 bahagi dengan 2. 1.5 campur dengan 1.6 bagi 2 sama dengan 1.55. Jadi kita cari julat antara kuartil. Sama juga kuartil 2 tolak dengan kuartil 1. Okey, kuartil 2, yang ini kuartil 2 tolak dengan kuartil 1. Kuartil 2 1.55 tolak dengan 1.15. 1.55 tolak dengan 1.15 sama dengan 0.4. Okey, jadi ini cari beza antara julat. Cari beza ini. Beza julat tolak julat antara kuartil. Sama juga ini julat, ini tolak dengan julat antara kuartil kat sini. Okey, jadi 0.9 tolak dengan 0.4 sama juga 0.9 tolak 4 0.5. Jadi jawapan ni adalah D. Okey, soalan 31. Pelajar 13 menunjukkan plot titik bagi 20 utas rantai di dalam sebuah beg. Okey, ini adalah panjang. Okey, diberi 60%. 60% daripada rantai itu adalah sekurang-kurangnya YCM. Sekurang-kurangnya YCM. Jadi dia nak tahu berapa nilai Y. Okey, ada 20 utas rantai, jadi 60%. 60% tu berapa? Okey, untuk cari 60% berapa? 60 per 100 darab dengan 20 utas rantai sama dengan 0, jadi 12 rantai. Okey, jadi beri 60% daripada rantai itu adalah sekurang-kurangnya YCM. Jadi 12 utas rantai ni dia sekurang-kurangnya YCM. Jadi dia mesti sekurang-kurangnya YCM. YCM adalah yang paling rendah, jadi dia mesti lebih daripada YCM. Okey, YCM jadi sekurang-kurangnya YCM. Jadi ni adalah CM. Okey, sekurang-kurangnya YCM. Jadi kita kena cari, kita kira daripada sini lah kan. Sini lah. Sebab dia ini atas, ni bawah. Ini adalah Y. Macam tu. Ni YCM. Jadi sekurang-kurangnya. Sini lah 12 ni. Yang ada 12 rantai tadi tu. 12 rantai berada di sini. Jadi kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ni lah. Sini 12 rantai tadi. Jadi inilah baki 20. Berapa 20 tolak 12 tadi 8. Jadi sini 8 rantai. 12 rantai
sekurang-kurangnya dia YCM, jadi sekurang-kurangnya di sinilah 39, ni 38, 39, 40 sini. Jadi jawapannya adalah C. Okey, soalan 32. Raja 14 menunjukkan sebuah catapai bagi bilangan kek yang dijual di sebuah kedai. Okey, catapai diberi bilangan kek perisa mentega, okey, perisa vanila masing-masing 165, mentega 165 dan vanila 385. Hitung bilangan kek perisa kopi. Okey, dia nak tahu kopi berapa. Soalan dia nak tahu hitung bilangan kek perisa kopi. Ada info lain? Okey, tak ada. Okey, sini apa dia bagi? Okey, info lain dia bagi. Sini kita boleh dapat tahu sini ada 90 darjah dekat sini. Tu je lah. Yang ni kita tak tahu, ni pun kita tak tahu. Okey, jadi tapi kita tengok yang bahagian ni. Butter ni, kek butter dia ada 165 biji, 90 darjah. Kalau semua sekali 360 darjah betul. Tapi berapa biji kek untuk semua kek? Ni kita namakan dia sebagai X. Nanti dekat sini kita darab silang. Darab silang 90. X sama dengan 165 darab dengan 360. X sama dengan 165 darab dengan 360 bahagi dengan 90. Okey, 165 darab dengan 360 bahagi dengan 90 sama dengan 660. Okey, 660 ni adalah keseluruhan kek. Tadi. Okey, kita tahu kat sini kek butter dengan kek vanila, jadi kita boleh carilah kek kopi kat sini. Jadi 660 keseluruhan kek sama dengan mentega 165 campur dengan vanila 385 campur dengan kopi kita jadikan Y. Okey, Y kopi campur dulu 165 campur dengan 385 sama dengan 550 campur dengan Y ni 660. Jadi Y sama dengan 660 tolak dengan 550. Dan 660 sama dengan 110. Okey. Dan jawapan dia B. Okey, soalan 33 diberi matrik ni cari nilai X. Okey, matrik. Jadi ini darab ni campur dengan ini darab ni campur dengan ini darab ni sama dengan 8. Okey. Tu dia dekat sini. 2 darab dengan negatif 5 campur dengan negatif 2 darab dengan 3X campur dengan 3 darab dengan 4X sama dengan 8. Okey, 2 ni sama dengan negatif 10
campur dengan negatif 6x campur dengan ini 12x. Okey. Sama 8 sini. Ini negatif, jadi negatif 10. Negatif 10 campur dengan 6x. Ya, sebab ni negatif sama dengan 8. 6x sama dengan 8 campur 10. X sama dengan 18 bahagi dengan 6. X sama dengan 3. Jadi jawapan dia A. Okey, soalan 34. Rajah 15 menunjukkan graf laju masa bagi sebuah basikal dalam tempoh 12 saat. Okey, dalam tempoh 12 saat. Sini masa, sini laju. Okey, hitung kadar perubahan laju dalam masa per saat dalam 7 saat pertama. Okey, dalam 7 saat pertama, jadi sinilah 7 saat pertama. Okey, masa sini ini laju. Bila masa kosong, laju 15. Jadi ini kita boleh tulis kosong 15 lah. Macam ni. Bila masa 7 saat, dia drop pergi ke 3 kelajuan dia. Jadi 7, 3. Okey. Hitung kadar perubahan laju. Okey, untuk perubahan laju, formula dia sebenarnya untuk kadar perubahan ni dia sama je. Dia mesti Y2 tolak dengan Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Tu je formula dia. Y2 3 tolak dengan Y1 15 perkan dengan X2 7 tolak dengan X1 0. Okey, sama dengan negatif 12 per 7. So, jawapan dia adalah negatif 12 per 7. Jawapan dia adalah D. Okey, soalan 35. Diberi bahawa 3 titik J, K dan L terletak pada satah kertas M. M ialah titik tengah garis lurus JK. JK. Cari kecerunan. Ini dia punya soalan dia. Cari kecerunan bagi garis lurus LM. Okey, M. M titik tengah. Okey, JK. Okey, kalau macam tu kita try buat dia punya graf dulu. Graf ini adalah X. Ini adalah Y. Okey. Graf dia J 46. Ini X, ini Y. Jadi sini 4. Sini kata sini 6. So ini titik dia. Ini adalah J 46. K. Ini JK adalah garis lurus. K 2. Kata sini 2. Sini negatif 2. Ini K. So ini dah K. K 2 negatif 2. Negatif 2. Okey. Itulah ni dia punya garisan dia lah. Garisan dia. Okey, M kat tengah-tengah ni lah. M. Okey, untuk cari kecerunan garis lurus dan ada LM. L tadi dia bagi negatif 5. L negatif 5 kat sini negatif 5. 7 atas ni lah 7. Jadi sini L negatif 5 7. Okey, garisan dia lebih kurang macam ni aku kurang ni L. M tengah-tengah ni. Tapi untuk cari kecerunan ni kita kena dapatkan dulu M ni.
M sama dengan berapa dia punya koordinat dia. Okey, jadi untuk M ni titik tengah bagi J. Jadi dia punya formula untuk titik tengah sama dengan X1 campur dengan X2, XX kita campurkan dan kita bagikan dengan 2 sebagai nak titik tengah. Y1 campur dengan Y2 pun bagikan 2. Okey, X1 satu ada 2 campur dengan 4 per 2 Y negatif 2 campur dengan 6 per 2. Sini kita dapat 6 per 2. Sini 4 per 2. Okey. Ini 1 jadi 3. Sini 2. Okey. Ini adalah titik tengah. Ni adalah M. Jadi M32. Okey, 32. Jadi daripada sini kita boleh carilah kecerunan dia. Okay, kecerunan sama juga dia punya formula adalah Y2 tolak dengan Y1 tolak bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Okey, Y2 adalah ni 2 tolak dengan Y1 7 bahagi dengan X2 3 tolak dengan X1 negatif 5. Okey, ni tolak ni jadi sini adalah negatif 5 per menjadi tambah per 8. Jadi kecerunan dia tengok jawapan dia dekat sini. Tak nampak ni jawapan dia. Okey, ini jawapan dia lebih. Okey, soalan 36. Encik Nasrul mendepositkan 9,000. Okey, jap dia deposit RM 9,000 di sebuah bank dengan kadar faedahnya adalah 4% per annum setahun. Hitung jumlah wang simpanan Encik Nasrul setelah beliau menyimpan selama setahun. Kita nak cari berapa ni 4% setahun ni. Untuk cari 4% dia punya kadar, dia punya faedah adalah 9,000. Faedah dia berapa? Sama dengan 9,000 darab dengan 4%. 4% ni samalah juga dengan 4%. Jadi 0 jadi 90 darab dengan 4 sama dengan RM360. Okey, ini adalah faedah dia. Ni untuk selama setahun kita just tambah je lah ni 9,000 ni sebab dia simpan selama setahun, kena campur dengan faedah dia, campur je. Jadi jawapannya adalah jumlah RM nya sama dengan 9,000 campur dengan 360 sama dengan RM 9,360. Jadi jawapannya adalah C. Okey, soalan nombor 38. Daniel merupakan seorang penjual aiskrim yang menjual aiskrim di dalam bekas yang berbentuk hemisfera dan cone seperti dalam raja.
Okey, dia dah bagi. Okey, ni betul. Jadi kita tengok soalan dia. Jika dia telah menjual 20,000 aiskrim dalam seminggu, berapa liter aiskrim yang telah dijual dalam seminggu? Okey. Baik, 22. Jadi dia dah telah jual aiskrim dalam seminggu ada 20,000 aiskrim. Okey, aiskrim. Jadi dia nak tahu berapa liter. Liternya berapa dalam seminggu tu. Ini bilangan nak tahu liter. Okey, jadi untuk tahu ni kita kena carilah isi padu gambar rajah ni. Jadi di sini ada hemisfera dan cone. Jadi kita kena carilah isi padu untuk hemisfera dan cone. Okey, ini adalah dia punya soalan dia. Jom kita cari isi padu. Isi padu hemisfera. Hemisfera, okey. Isi padu bagi sfera adalah 4/3 pi j kuasa 3. Okey, jadi ini adalah hemisfera. Sfera kalau dia bulat, hemisfera dia separuh bulat lah. Jadi dia mesti 1/2. Okey. Jadi 1/2 darab dengan 4/3 pi. Pi adalah 22/7. Jejari dia adalah berapa? Jejari dia adalah ini 3 cm. Jadi ini adalah jejari 3 kuasa 3. Okey. Jadi kita kira 3 kuasa 3 sama dengan 27. Jadi 1/2 darab dengan 4/3 darab dengan 22/7 darab dengan 27. Okey, kita boleh selesaikan. 1 bahagi dengan 2 darab dengan 4/3 darab dengan 22/7 dan darab dengan 27 sama dengan 56.57. Okey, ini adalah isi padu sfera. Okey, next adalah isi padu cone. Okey, untuk isi padu cone, dia punya formula adalah 1/3 pi j kuasa 2 t. 1/3 darab dengan pi 22/7. Jejari dia adalah sama lah, tetap juga. Sini jejari dia adalah 3 cm. 3 kuasa 2 darab dengan t. T adalah ini. T tinggi 4. Jadi 1/3 darab dengan 22/7 darab dengan 3 kuasa 2 adalah 9 darab dengan 4. Okey, kita selesaikan. Jadi 1/3 darab dengan 22/7 darab dengan 9 darab dengan 4. Jadi jawapan adalah 37.71. Okey, ini adalah isi padu bagi cone. Okey, sekarang kita nak kira isi padu bagi keseluruhan jumlah isi padu. Isi padu aiskrim ni. Aiskrim ni rupa macam ni kan. Okey, jadi isi padu dia adalah kita tambah je 2 ni. Kita tambah je. Okey. Di 56.57 campur dengan 37.71 sama dengan 56.57 campur dengan 37.71 sama dengan 94.28. Okey, ni ni sentimeter padu, ni sentimeter padu, ni sentimeter padu. Okey, jadi sekarang ni dia punya bilangan aiskrim. Kita nak tukar kepada liter. Jadi ini adalah bilangan aiskrim saja. Kita nak cari berapa padu, sentimeter padu untuk 20,000 aiskrim ni. Ini baru satu aiskrim je. Jadi untuk jumlah isi padu 20,000 aiskrim tadi tu sama dengan kita just darab saja. 28 darab dengan 20,000. Darab terus je. Okey. Jadi 94.28 darab dengan 20,000 samaan dengan 1,885,600 sentimeter padu. Okey.
Jadi ini adalah jumlah untuk total 20,000 aiskrim tadi. Okey, soalan nak berapa liter, jumlah liter. Ini sentimeter padu. Jadi kita untuk 1 liter dia akan bersamaan dengan 1000 sentimeter padu. Okey. Jadi kita ada sentimeter padu dekat sini, tapi kita tak tahu liternya berapa, kan? Jadi sentimeter padunya adalah kat sini 1 liter 1,885,600 sentimeter padu, dan kita tak tahu liternya berapa. Katakanlah kita letak dekat sini liternya X. Okey. Jadi kita darab silangkan dia. Darab silangkan 1000 X sama dengan 1000 1885 600 darab dengan 1. Ni dia darab dengan 1. Dengan 1. Jadi X sama dengan 1885,600 bahagi dengan 1000. Okey. Jadi sebabkan bagi 1000, kita gerakkan saja. Ni ada 1, 2, 3. Jadi kira 1, 2, 3. Memang ada titik pula sini, titik kat situ. Ataupun nak gunakan kereta pun boleh. 1885,600 bagi dengan 1000. Sama je jawapan dia. Dia akan dapat 1885.6 liter. Jadi ini ke jawapan dia. Kita tengok mana 1885.6. Alamak, dia guna pecahan. Sama ada dua ni lah. Ini bukan lah. Jadi kalau dapat macam ni, sebab saya suka guna pecahan sebenarnya, jadi kita just bagi je lah kalau nak tahu. Jadi 5/7 sama dengan 0.714 kan. 6/7 sama dengan 0.858. Jadi ini boleh jadi 9. Ini 7. Jadi ini dekat, kan? Dekat dengan ni. Dekat. Jadi jawapan dia A. Okey. Soalan 39. Selesaikan persamaan linear serentak berikut. Okey, salin je. 4X tolak dengan 4 sama dengan 5Y. Ini adalah persamaan 1. Okey, lepas tu dia bagi 3Y sama dengan 2X tolak dengan 8. Ini adalah persamaan 2. Okey, jadi dia nak cari berapa X dan berapa Y. Kita tak dapat kat sini. Jadi kita buat macam ni. Kita ambil satu untuk cari Y. Jadi 4X tolak dengan 4 sama dengan 5Y. Jadi 4X sama dengan 5Y campur dengan 4. Okay, ni pindah sini. Dan pindahkan 4. X sama dengan 5Y campur dengan 4 bahagi dengan 4. Okay, jadi ini adalah persamaan 3. Okay, next step dia adalah kita masukkan 3 ke dalam 2. Okey, masukkan 3 dalam 2. Jadi ambil 2, 3Y sama dengan 2X tolak dengan 8. Yang X tadi, X dekat 3 ni kan, masuk ke X ni. Jadi sama dengan 2 5Y campur dengan 4 per dengan 4 tolak dengan 8. Okey, ini 3Y. Okey, jadi ini kita darabkan 2 darab sini, 2 darab 4. Jadi 2 darab 5, 10Y campur dengan 2 darab 4 jadi 8 perkan dengan 4. Yang ini kita pindah sini. Okey, pindah situ jadi 3Y campur dengan 8. Okey, 4 ni kita bawa ke sini, ni atas.
3y campur dengan 8. Bila ni dia akan jadi darab 4. Okey, sama dengan 10y campur dengan 8. Okey, jadi ni kita just darab je ni. Ini darab ni, ini darab ni. Jadi ini 12y campur dengan 8 darab 4 sama dengan 32. Campur dengan 10y campur dengan 8. Okey, nampak tak? Dia dah boleh, jadi kita boleh terus pindah. Yang ini kita pindah sini, yang ini kita pindah ke sini. Okey, jadi 12y tolak dengan 10y sama dengan 8 tolak dengan 32. Okey, tak cukup tempat, kita pakai risau sini. 12y tolak 10y sama dengan 2y sama juga 8 tolak dengan 3 4. Jadi dia jadi 24 lah, negatif 24. Y sama dengan negatif 24 bahagi dengan 2. Sini 1, sini 2, jadi negatif 12. Y sama dengan negatif 12. Okey, kita dah dapat Y. Jadi kita boleh masukkan Y sama dengan negatif 12 ke dalam 3 tadi. Ke dalam 3 tadi yang ni. Okey. X tambah dengan 5y campur dengan 4 per 4. Okey, y tadi negatif 12. Jadi 5 masukkan saja negatif 12 darab negatif 12 campur dengan 4 bahagi dengan 4. Sama juga 5 darab dengan negatif 12 sama dengan negatif 60. Tambah dengan 4 bahagi dengan 4. Okey, dia akan sama dengan negatif dengan positif, dia akan jadi tolak 4. Jadi sini 56, sini 56. Jadi negatif 56 bahagi dengan 4 akan dapat 14. 14. Jadi ni X sama dengan X lah. Okey. Okey, jadi kita dapat dah X sama dengan 14 dan Y sama dengan negatif 12. 14. Oh, ini negatif ni. Sini negatif. Sorry, kita tinggal sini negatif. Cik baik tak ada soalan 14 dengan negatif 12 kan? Jadi jawapan dia adalah B. Okey, untuk soalan 40. Raja 18 menunjukkan populasi sebuah bandar dalam masa 10 tahun. Apakah fungsi yang boleh digunakan sebagai model bagi data tersebut? Oh, okey. Ini okey, kita tengok dia punya graf dia. Graf dia daripada bawah naik ke atas tu. Itu maksud dia adalah exponential. Kita mesti tahu dah terus exponential. Kalau fungsi linear dia akan linear dia selalunya graf macam tu dia straight je. Itu adalah linear. Kalau kuadratik, kita belajar kan kuadratik dia macam ni ke, antara masam dengan senyum, itu kuadratik. Kalau fungsi salingan dia akan graf dia macam ni salingan dia macam tu. Pergerakan dia sama ada ke sini ataupun macam tu lah. Exponential dia mesti dia daripada bawah dia naik dengan macam tu, dia exponential growth orang panggil. Jadi jawapan dia adalah C.